Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Ni kita sambung lagi ya. Kita sambung lagi grafik komunikasi teknikal tingkatan 4. Okey, tingkatan 4 kita review balik sedikit. Kita tengok semalam sebelum ni kita dah tengok ciri-ciri teori jenis-jenis segi empat dan ciri-cirinya. Okey, jadi ni segi empat. Ada ciri-ciri dia kita dah tengok semalam. Kita tengok sebelum ni. Okey, jadi hari ni kita nak fokus kepada cara melukis lah. Okey, macam mana kita nak lukis dengan merujuk buku teks. Okey, dari muka surat 72 sampai 75. Okey. Dan kali ni sebabkan buku modul dah sampai, okey, saya akan guna buku modul sepenuhnya lah. Jadi siapa yang belum sampai, insya-Allah saya akan ikhtiarkan. Yang mercung saya akan ikhtiarkan. Yang dari tempat lain saya akan ikhtiarkan tengok macam mana. Yang lain insya-Allah saya dah on the way bagi ya sebenarnya. Yang sepatutnya datang ambil, boleh lah datang ambil. Mesej saya bila nak datang ambil, beritahu. Boleh ambil lah. Dah ada dah dekat saya. Okey, jadi ini dia. Kita tengok ni dulu. Kita nak tengok ni, melukis segi empat sama apabila diberi diberi sisi. Susu pula dah. Okey, apabila diberi sisi. Melukis segi empat sama apabila diberi sisi. Ni kaedah-kaedah dia. Okey, contoh dia yang ini kita nak buat Kalau sebelum ni saya lukis kan. Jadi kali ni saya tak lukis dah. Saya dah guna modul ni dah ada. Jadi kita tengok. Ni dia. Ni saya dah handout, saya dah hitamkan dah sebabnya dia punya cetakan warna biru Okey, cetakan warna biru, jadi saya hitamkan supaya awak boleh nampak lah. Dan saya harap awak pun boleh nampak clear lah. Okey, ni dia. Okey, soalan nombor 14. Soalan nombor 13 ni, muka surat, kalau dalam modul muka surat 24 ni, awak kena jawab ni. Apa nama dia? Ni kita dah ni. Apa ciri-ciri dia? Kan tulis ni. Ni lengkap kan? Okey, bila dah lengkap ni, hantar pada saya. Okey, kalau tak ada modul lagi, kalau tak dapat modul lagi, yang ni juga awak dikendaki buat. Okey, dikendaki buat dan hantar pada saya. Ni tak perlulah dalam kertas ni, kertas A4 lah. Ataupun kertas biasa boleh. Buat dan hantar pada saya. Melalui pautan yang saya dah bagi tu lah. Untuk saya buat PBS lah. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak lukis. Okey, diberi bina satu. Soalan dia. Okey, soalan dia. Memang tak nampak sikit kelabu tapi yang saya hitam ni yang kaedah dia. Bina satu segi empat sama PQRS apabila diberi sisi PS. Jadi dia kata segi empat sama. Jadi maksud segi empat sama tu macam mana? Okey, macam mana kita tengok sebelah ni. Mana satu segi empat sama? Jadi kita kena tahu. Jadi inilah segi empat sama kan? Sebab ciri-ciri dia kan? Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Kita draw dulu. Ini saya punya kertas contengan Jadi kita dah ada soalan. Okey. PS. Jadi kita nak buat segi empat sama, dia mestilah ni. Jarak PS mesti sama dengan jarak sini. Jadi sini apa kita dapat? PQRS. Biasanya kita label macam mana? PQRS. PS sama dengan PQ, QR sama dengan RS sama dengan ni. Dia macam tu. Jadi ciri-ciri dia mesti sudut 90 darjah. Boleh Jadi sekarang kaedah dia macam ni kita nak buat. Okey, jadi bila kita nak buat ni, yang ni kita kena ada jangka lukis. Okey, kena ada jangka lukis. Saya akan pakai marker pen warna merah. Okey. Marker pen warna merah.
Langkah pertama adalah kita kena extendkan garisan ni. Kita extend sesuka hati je, sesedap rasa je extend. Okey, extend sebabkan kita nak cari sudut 90 darjah ni kan. Okey, jadi kita buat kaedah 90 darjah, cocok dekat P. Kita buat separuh bulatan. Okey. Kemudian cocok dekat yang ni, ujung dia kita naikkan sikit. Okey. Kemudian sini. Jadi yang sebelah sini pun sama. Buat separuh bulatan. Ni basic basic. Sebab tu kena buat. Yang sebelum ni yang tak hantar lagi lah. Maknanya, Allahu Akbar. Tak lekat dah. Okay, maknanya yang sebelum ni tak hantar tu, saya tak tahu dah buat ke tak buat lagi. Bila kalau awak tak buat, memang jika soalan keluar, memang awak tak boleh buat lah. Sebab tak ada pengalaman. Okay. Okay, ni dia. Nanti awak dalam kertas nanti, awak jangan pekat macam saya ni. Awak, mata awak nampak je. Yang ni sebab saya nak tunjuk dalam kamera ni tak apa nampak. Okay, bila kita dah ada macam tu, okay, kita pun buat satu garisan. Panjang ni panjang mana? Ikut suka dulu. Sesedap rasa je dulu. Okay. Bila dah macam tu, sekarang ni kita nak buat. Ni lakaran saya tadi kan. So, kita dah ada PS dah diberi. So, PQ. Jarak PQ ni macam mana? So, jarak PQ ni sama dengan jarak PS. So, kita ambil jarak PS. Okay. Kita pun buat macam tu. Gitu. Dah dapat ni. Kita pun tanda. Tanda sini. Sini adalah Q. Okay. Pun silang sebelah ni pula. Dapat jarak SP. Kita pun tanda. Sini adalah PQR. R. Okay. Bila kita dah dapat semua, maka kita pun hitamkan. Barulah kita pekatkan. Garisan objek sahaja. Okey, ni dia. Okey, selesai. Okey, selesai yang ini. Boleh. Okay, so next, seterusnya. Okay, seterusnya. Kita nak tengok pula soalan nombor 15. Jadi yang ini kaedah ni tadi berdasarkan buku teks muka surat 72. Buku teks muka surat 72. So sekarang kita nak tengok pula. Soalan nombor 15. Soalan 15 ni buku teks muka surat 74. 74. Jadi kalau kita tengok ni 74. Ni dia. Melukis segi empat tepat apabila diberi panjang perpenjuru. Okey, panjang perpenjuru. Okey, jadi bila dia kata panjang perpenjuru ni, kita kena tahu dulu apa itu perpenjuru. Bila diberi panjang perpenjuru AB adalah X ukuran dia, BC adalah Y, diberi perpenjuru AB dan sisi BC. Jadi kita kena tahu dulu maksud dia ni. Apa itu perpenjuru, apa itu sisi. Okey, jadi yang ini kita kena lakar dulu. Okey, kena lakar. Jadi macam mana kita nak lakar? Okey, macam mana kita nak lakar? Ni lakaran dia. Okay, lakaran. Kita buat je. Okey. Jadi mana satu sisi? Yang tepi ni adalah sisi. Mana satu perpenjuru? Perpenjuru ni yang ni. Ni sama ada dari sini ke sini, yang warna merah ataupun dari sini ke sini. So ini adalah perpenjuru.
jika kita labelkan, kita ambil yang sini balik P, Q, R, S. Jadi sisi adalah PS ataupun PQ ataupun QR ataupun RS. Manakala penjuru adalah PR ataupun QS. Okay. Jadi kita berbalik kepada soalan. Okey, berbalik kepada soalan. Okey, soalan. Soalan dia kata, bila satu segi empat sama, okey, segi empat sama, saya ulang lagi selalu, segi empat sama, apabila diberi panjang perpenjuru PR. Diberi panjang perpenjuru PR. Okey, PR dah ada. PQ tak ada. Dia tak ada nyatakan berapa PQ. Jadi bila tak dinyatakan berapa, ikut suka hati kita. Okey, ikut suka hati kita nak buat. Okey, jadi kaedah dia macam mana? Kaedah dia macam ni. Ataupun awak boleh rujuk dalam buku teks. Ni. Bila kita tengok ni, oh ada bulatan. Okey, ada bulatan. Jadi kita kena buat. Okey, jadi kaedah dia macam ni. Kaedah dia yang pertama, okay, kita bahagikan dulu P dengan R. Supaya apa? Kita nak cari pusat bulatan. Okay, ni pun kita dah belajar basic kan? Nak buat bulatan mesti ada penengah, ada pusat bulatan. So, kita pun buat dulu. Ni supaya awak nampak ni. Ni dia. Macam ni cara nak cari penengah Tak perlu ukur. Okay, bila kita dah dapat tu, gariskan. Gariskan. Jadi yang bersilang ini adalah dia punya pusat bulatan. Bila dah dapat macam tu, cocok kat sini. Ukutkan dulu. Okey, ngam. Buat satu bulatan penuh. Okey, tu dia satu bulatan penuh. Jadi sekarang ni kita nak buat PR dah ada, PR. Jadi bila jadi macam ni, kita kena ada daya imajinasi lah. Okay, kita kena pusingkan dia macam ni. Ni pusing supaya dia jadi macam ni. Okay, nampak sekarang sama. PR selari kan? PR sama kan? So, kita nak cari sisi atas ni berapa? Berapa ukuran dia? Jadi macam mana? So, kita angkat lah kertas dia. Jadi macam mana? Ikut suka hati kita sebab dia tak bagi sisi kita berapa kan? Okay, tak bagi sisi. Kita pun guna je jarak berapa. Tak ada masalah. Kita pun tanda sini satu atas. Jangan ubah jarak dia yang kita dah tanda ni. Tanda sisi satu bawah. Kita pun label. Yang belah atas, kita label Q. Yang sebelah bawah, kita label S. Jadi, kita pun dah dapat. Okey, saya tunjuk pakai marker pen merah dulu. Okey, marker pen merah dulu. Jadi, macam ni. Dia jadi macam ni. Sama kan? Cuma tadi kita lukis, kita buat lakaran. Macam ni kan? Jadi, kena ada daya imajinasi. Okey, ni dah siap. Cuma, bila awak buat nanti, awak kena hitamkan. Sebab dia adalah garisan objek. Okey, yang merah ni saya maksudkan adalah garisan binaan. So, kita kena hitamkan. Hitamkan dia. Okey, next. Hitamkan dia. Hitamkan dia. Okey, dah jadi. Ni untuk jawab soalan ni. Okey. Jadi, jika awak belum ada modul lagi pun, tak apa. Okey, tengok video saya ni, awak letak saja berapa ukuran PR ni sesuaian dengan awak punya kertas, awak buat. Okey. Sebab dia tak bagi pada kita ukuran yang ni. Boleh ikut suka hati je yang ni dulu. Untuk latihan, jika sekarang ni awak tak ada modul lagi lah.
Yang dah ada modul, okey, buat atas modul, nanti snap gambar modul, hantar. Okey, jadi 2. Kita dah tengok ni. Sekali lagi saya ulang. Yang ini pun kena buat. Okey, dah siap. Okey. So, next. Kita nak tengok buku teks. Okey, buku teks. Ni dia. Melukis segi 4 tepat apabila diberi 2 sisi. Okey, melukis segi 4 tepat apabila diberi 2 sisi. Okey, melukis apabila diberi 2 sisi. Okey, yang ini tak ada dalam modul tak ada. Okey, dalam modul tak ada. Jadi kita kena ubah suai sedikit. Yang dalam modul ni, yang ini. Yang ini tak ada Dia kata bina satu segi 4 tepat PQRS apabila diberi sisi PS sama dan PR sama dengan 60 mm. Jadi yang ini kalau ikutkan dia adalah segi 4. Ni lah kan. Kalau segi 4 tepat dia tak boleh kan. Tak boleh sama. Dia akan jadi segi 4 sama. Okey, jadi yang ini kita kena ubah suai. Okey, kena ubah suai. Maknanya saya kat sini kena ubah suai soalan. Saya ubah suai soalan, awak tolong ingatlah. Okey, saya hitamkan ni dulu. Saya hitam ni dulu. Ini P, ini S. Okey, P dan S. Bina segi 4 tepat. Okey, dia kata kena bina segi 4 tepat. Okey, kertas saya dah penuh yang ini. Sabar, saya cari kertas contengan. Ini kertas contengan saya. Dia kata bina segi 4 tepat. Okey, jadi segi 4 tepat. Macam ni kan? Okey, satu panjang sisi dia, satu pendek. Okey, diberi PS. Sini PS. Dia suruh bina PQRS. Okey, PQRS. PS dah diberi. PS. PR sama dengan 60. Okey, PR kita ambil 60 mm. Yang ni kita tukar. Diberi sisi PS dan PR ni salah. PS ni potong. PR ni saja. Kita cuba buat itu. Sebelum tu saya kena verify dulu. 60 mm. Yang ni berapa ni? Okey, ni lebih. Tak apa. Boleh buat. Okey, boleh buat. So, PS dah ada. PQ 60 mm. Okey, jadi kita nak buat macam ni. Jadi kita nak buat macam ni. Okey, yang tak ada modul, saya ukur ni. Yang tak ada modul 90 ni. Okey, PS ni 90. Okey, PS ni 90 mm. Ni awak kena buat 90 mm. Okey. So, kita repeat balik ini. Okey, apa perlu kita buat adalah kita extend. Okay, extend. Saya rasa awak boleh ingat dah. Kemudian kita cari sudut 90 dia dulu. Okey, buat separuh belatan. Ni saya laju sikit lah. Sebab tadi dah tunjuk kan separuh belatan. Okey. Kemudian bukakan jangka lukis panjang sikit. Buat macam tu. Ni pun sama. Buka jangka lukis panjang sikit. Sebab kita nak cari 90 darjah kan. Okey. Kemudian garis. Extend saja naik atas. Tak apa, lebih panjang tak apa Sebab ini yang warna merah ni saya buat ni adalah garisan binaan. Tu kena ingat. Ini adalah garisan binaan. Naik ke atas tak apa. So next, apa perlu kita buat adalah jangan ukur 60 mm ni macam ni
Tak boleh ukur pakai baris ni. Apa perlu kita buat? Nah, ni kaedah geometri. Tanda kat sini. Ukuran dia. Ambil ukuran dia macam tu. Kita pun tanda kat sini. Cocok. Buat macam ni. Sebab kalau tak ada ni, penanda ni nanti markah tak ada pula. Okey, kita buat tanda Okey, dah dapat. Jadi bila kita dah dapat, kita pun labelkan. Ni Q. Sini R. Kita pun gariskan, hitamkan. Okey. Ni adalah objek dia. Saya hitamkan tu Ni baru hitamkan garisan garisan objek. Okey, ni dia. Jadilah dia. Ni mesti sudut 90 darjah. Jadi ini 90 darjah, ini pun 90 darjah, ini pun 90 darjah. Okey, boleh yang tu Okay, next. Okey, jadi yang ini berdasarkan buku teks muka surat. Saya tengok sekali lagi. Buku teks muka surat 73. Okey, 73. Okey. So, habis untuk sesi melukis ni. Okey, untuk melukis ni. Ni untuk yang diberi lah. So, sekarang ni kita nak tengok. Okey, nak tengok latihan berikutnya. Ni biasanya latihan diberi. Okey, saya buat dua contoh latihan ni. Okey, dua contoh latihan ni. Yang ni satu, yang ni satu. Yang lain nanti awak buat. Okey, dia kata kita kena ada contengan contengan. Bina satu segi empat tepat. Okey, segi empat tepat lagi. Jadi macam mana satu segi empat tepat? Sama lah macam ni kan. Okey, sama je sebelah kan. Okey, segi empat tepat. Okey, kita lukis sekali lagi Segi empat tepat. Okey, dia kata tepat PQRS. Kita pun PQRS. Okey, kenapa dia asyik ulang PQRS, dia tak bagi A, B, C, D? Dia nak beritahu bahawa soalan dekat JKT ni, kebanyakan dia soalan dia sama je, hampir sama je. Dia cuma ubah suai. Jadi kalau bila awak banyak buat latihan, awak akan terbiasa, awak dah tahu, dah boleh ingat. Kalau awak tak buat latihan, tak tahu nanti, tak ingat. Okey. Bina satu segi tepat PQRS apabila diberi panjang perpenjuru. Alamak, perpenjuru. Penjuru dengan penjuru PR. Okey, PR. Dan salah satu sisinya adalah 50 mm. Dan salah satu sisinya adalah 50 mm. Jadi dia dah bagi PR. Okey, dia dah bagi PR. Okey. Dan salah satu sisinya adalah 50 mm. Sisi. Mana sisi? Jadi panjang kan? Jadi ni ialah 50 mm. Macam mana kita tahu? Biasanya, perpenjuru lebih panjang daripada sisi. Okey. Ni perpenjuru, sisi lebih panjang. Takkan kita nak ambil ni kan? Tak sesuai. Jadi ni dia. Perpenjuru lebih panjang daripada sisi. Okey. So, kita dah dapat macam ni. Macam mana nak buat? Okay, jadi kalau kita ada lakaran, kita mudah je. Kita selarikan dia macam tu. Samakan dia. Okay, dah nampak dah. Jadi, Q mesti duduk sebelah atas. Okay, Q mesti duduk sebelah atas. Jadi, macam mana kaedah dia? Mesti ada bulatan. Ni kena ingat. Kaedah ni kena ingat. Jadi, bila kita nak melukis ni apa-apa, kita kena ada ingat memori dulu. Macam mana kita nak buat. Okey. Jadi cara dia, ni saya tunjuk macam mana saya nak ingat. Okey, yang ni cara dia PQ. Kena buat separuh bulatan, cari pusat bulatan. Okey, dapat pusat dia. Bila dapat pusat, cocok sini jangka lukis. Kita akan buat bulatan. InsyaAllah, hampir. Okey, macam tu. Bila dah dapat bulatan, kita cocok kat sini, ukur 50 mm, tanda. Cocok kat sini, ukur 50 mm, tanda. Macam tu. Kita kena ada imajinasi. Ni lakaran awal kita. Macam mana panduan dia. Barulah kita boleh jawab. Sebab soalan macam ni, dia boleh tanya bahagian A juga. Dia melukis, dia suruh tanda.
Nomborkan 1, 2, 3 mengikut urutan yang betul. Contoh. Okey, bila kita dah boleh lukis macam ni, kita aplikasikan. Okey, langkah pertama, cari penengah antara PR. Okey. PR. Wah, patah dah. Okey, bila dah cari penengah, PR, kita carikan dia punya pusat dulu. Okey. Awak boleh nak garis penuh boleh ataupun nak tanda macam dia je boleh. Kita dapat penengah kan? Bila dah dapat penengah, buat bulatan penuh. Okey. Saya ni ada ralat Saya ada ralat. Kalau ada mata yang tajam perasan ni ada ralat. Yelah sebab jangka lukis saya, mata jangka lukis saya kecil. Garisan saya ni besar. Jadi tak sama. Awak sepatutnya tak ada ralat lah. Sebab garisan ketalan buku ni dia dah tepat. Okey. So next step kita nak cari. P dengan R dah ada. PQ. Q jarak dia apa? 50 mm. So kita pun tanda kat sini. Ambil jangka lukis, ukur 50 mm. Okey, 50. Cocok kat sini, sebelah atas okey. Yang sini cocok sebelah ni, belah bawah. Okey, kita pun tanda. Okey, P, sini Q, R, sini S. Kita pun, bila dah macam ni boleh hitamkan dah sebab tak ada apa lagi nak buat kan. Hitam. Okey, dah jadi. P, Q, R, S. Okey. Selesai dah untuk latihan yang berikutnya. Okey, yang ini buku teks, muka surat 73. Ni sama Cuma beza dia pusing sikit. Okey. Okey, next. Ni dia. Ni soalan dia biasa macam ni. Digabungkan dua soalan. Digabung. Ini yang asas lagi. Ada lagi yang payah sikit kan. Tapi tak apa. Ni digabungkan. Jadi sekarang kita kena tengok. Dia beri AE. Okay. Soalan dia kata suruh lukis balik. Lukis mengikut saiz penuh pencontoh berikut. Dengan kaedah geometri. Okay. Ni dia. AE. Okay. AE. Okay, AE dibagi. So, ini adalah segi empat. AB, DE adalah segi empat tepat. Okay, kemudian BCDE segi empat sama. Jadi, macam mana kita nak lukis? Jadi, kita kena mula-mula dulu. A, mesti pergi B. E, mesti pergi D. Lebih kurang macam tu. Jadi, kaedah dia, tengok saya buat. Kalau yang tak dapat idea, tengok saya buat. Kita kena gabung terus Sebab dia nak kaedah geometri, tak boleh suka hati macam tu. Jadi, kita extend dulu. Bila extend, kita kena buat sudut 90 darjah dulu. Lepas tu kita jarakkan jangka lukis sebab kita nak cari satu lagi titik supaya dapat 90 darjah. Ni kita banyak ni orang guna yang ni. Okey, kemudian kita buat garisan binaan dulu, naik. Sampai mana? Ikut suka. Naik dulu, takut tak sampai. Kan nanti kena buat 2 kali. Panjang dulu Okey, ini ikut mata, sedap mata memandang je. Jangan tekan pensel tekan tu. Okey, kemudian dia kata ED 60 mm. So, ambil ukuran 60 mm. Okey, 60 mm. Tanda. Sini. Sini pun tanda. So, kita dah dapat sini B, sini D. Okey, so kita dah dapat, kita gariskan. Okey, jangan garis binaan lagi jangan garis objek lagi. Buat garisan binaan dulu. Okay, so yang ini. Ni pula B ke C, C ke D ke F.
Okey, kita ada soalan. Balik DE, BCDF, DF ialah segi 4 sama. Sini sama panjang sama. Bila kita dah dapat, okey, dia kata sama panjang. Apa yang kita ada adalah perpenjuru dia. BD ni, perpenjuru BD. Okey, perpenjuru. Jadi macam mana kita nak buat? Okey. Jadi, yang kita nak penjuru BD, okey, kena buat bulatan. Jadi, kita kena buat bulatan. Tu. Okey, dapat pusat dia. Tak. Okey, dah dapat bulatan dah. Okey, bulatan. Okey. Dan kita punya macam mana kita nak cari C, CD lagi. Okey, macam mana kita nak buat? Sama ni. Adakah kita nak pakai ni? Jangan sama kan? Perlu kita buat adalah kita kaji balik. Mana kertas soalan kita? Okey. Apa perlu kita buat adalah kita naikkan ni. Yang tadi kita dah bagi kan? Okey, kita naikkan. Yang tadi kita bagi pusat bulatan tadi, kita naikkan, kita extend. Okey, yang mana bersilang? Okey, yang mana bersilang dengan pusat bulatan dengan bulatan ni itu adalah C. Yang ini adalah D. F. So, kita pun dah dapat. Macam tu. Okey, kita dah dapat. So, inilah yang perlu kita pekatkan. Ni sama Macam mana kita tahu sama? Betul ke tak sama? Kita boleh verify balik. Ukur balik. Kan? Kan? So, apabila kita dah dapat macam tu, kita pun... sorry. Tak nampak.